saya rasa okey lah kalau tengok hasilnya boleh faham lah boleh buat lah tu Alright. Jadi topik hari ini kita akan masuk satu lagi topik. Topik hari ini mudah saja kalau kita kuasai kita punya lukisan ortografik tadi. Untuk auxiliary ataupun lukisan tambahan, kita akan tidak menghadapi banyak masalah. Sebab kita cuma perlu transfer the konsep dengan beberapa penambahan pengetahuan sajalah kalau kita pertama kali belajar. Jadi kita akan tengoklah sikit berkaitan dengan tajuk seterusnya itu iaitu pandangan tambahan ataupun auxiliary auxiliary view pandangan tambahan. Okey, jadi dekat nota ni adalah dia tunjukkan beberapa terma yang biasa digunakan ataupun apa tu beberapa nota lah berkaitan dengan pandangan tambahan iaitu untuk mendapatkan bentuk sebenar. Kenapa dia kata mendapatkan bentuk sebenar kelas? Kalau kita lihat kalau dalam pandangan ortografik kita ada pandangan sisi, pandangan hadapan dan juga pandangan pelan atau pandangan atas bagi sebuah objek. Tetapi kita tak dapat bentuk sebenar dia lagi. Sehinggalah kita dapat unjurkan dia punya pandangan auxiliary atau pandangan tambahan dia tu, barulah kita dapat bentuk sebenar objek tersebut. Sebab dia limited kan pada lukisan kita ni, dia limited pada bentuk 2D. Dia bukan macam lukisan 3D dia limited pada bentuk 2D. Jadi bagaimana nak jadikan 2D tu tapi boleh nampak banyak dia punya sisi jadi wujudnya lah pandangan pandangan tambahan ni untuk dapatkan bentuk sebenar. Sebenarnya ada kaedah lain untuk kita lihat pandangan 2D dalam bentuk 3D. Itu iaitu beberapa pandangan yang kita akan belajar kemudian kan, isometrik dan sebagainya. Tapi ini dia nak menunjukkan lah dalam satah yang rata macam mana kita nak menunjukkan beberapa pandangan tambahan ataupun additional view bagi lukisan kita. Selain pandangan pelan dan juga pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Faham ke tak faham ni aku cakap ni? Okey. Okey, Amir dah masuk Okey. Untuk mendapatkan panjang sebenar, kemudian dia kata itu untuk mendapatkan sudut sebenar. Tak kisahlah, tapi sebenarnya dia nak dapatkan benda yang sebenar itu istilahnya. Itu dia bagi letak istilah tu panjang sebenar, sudut sebenar dan juga bentuk sebenar. Jadi kalau kita lihat ini contohlah, dia punya contoh yang dia letakkan dekat situ. Bentuk apa ni? Prism lebih kurang lah sebagai dia punya pencontoh. Dan kalau kita lihat ni nyatakan pandangan tambahan berdasarkan rajah tersebut. Okey, kalau kita lihat pada satu objek tak kisahlah apa-apa objek. Ambil lah objek bersudut kat saya ni ada botol air, tapi botol air ni silinder je susah nak cerita Kita ambil lah satu objek yang bersegi kotak lah contoh kita ambil kotak tisu ni kan. Kita ambil kotak tisu ni. Saya ada satu objek yang bersegi Okey. Apabila kita lihat kepada satu objek kita kena mempunyai kefahaman yang sama lah dalam kelas ni Ni saya bukan nak promote primer ni ini contoh kita ada satu objek, kita kena ada satu kefahaman yang sama bila kita belajar lukisan teknikal ni jangan guna istilah kita sendirilah yang pertamanya bahagian sisi ni kita panggil apa? Ni garisan yang di sisi kotak ni kita panggil apa kelas? Kita panggil dia sebagai apa? Garisan yang di sisi ni kita panggil sebagai tinggi, betul ini kita panggil sebagai tinggi. Di bahagian hadapan ni kita panggil sebagai apa? Ni kalau saya tunjuk kotak tu begini kan. Ni saya tunjuk kotak tu begini. Macam mana ni? Macam mana ni kamera saya? Ni dia punya kelebaran ini dia punya kelebaran. So yang ini jangan kita katalah ini panjang ke confuse memanglah panjang kelebaran dia Ini kelebaran, jangan gunakan istilah lain. Okey, dan yang di bahagian belakang ni ni nampak ni. Bahagian ini kita panggil apa kelas? Ini kita panggil kedalaman ataupun dia punya depth. Walaupun kita kata kolam dalamnya begitu kan. Tapi kalau kita belajar lukisan teknikal yang ini kita tak panggil dalam, ini kita panggil tinggi Yang ini kita panggil lebar dan yang ke dalam ini atau yang ke belakang ni kita panggil kedalaman. Jadi itu konsep yang kita kena semua sepakat kena sepakat. Jangan buat konsep sendiri. Dalam kan konsepnya begitu. Tak, saya nak argue juga. Konsepnya begitu, itu kedalaman. Tak tak boleh. Kita kena mempunyai bahasa yang sama. Itu adalah ketinggian, kelebaran dan kedalaman Itu dia punya konsep yang pertama lah. Sebab apa kelas? Sebab apabila dia minta buat pandangan tambahan kedalaman, objek tu akan berubah dia punya satah rujukannya akan berubah.
Satah rujukan tu adalah garisan yang ada pada permukaan tambahan ni. Ni satah rujukan ni. Ni kalau nampak saya punya pen ni sekejap Saya punya laser pointer ni. Ni satah rujukan ni. Satah rujukan selalunya bersudut, kalau dia tak ada satah yang kita boleh rujuk, dia akan jadi 45 darjah selalunya Tapi kalau dia ada satah yang kita boleh rujuk, yang ini adalah satah rujukan yang kita panggil Kalau tak, kita kena buat satu rujukan sendiri. Itu nanti nanti saya akan terangkan. Kemudian kita ada pandangan tambahan kelebaran. Kalau kita tengok pada pandangan, kenapa dia panggil kedalaman? Kita tengok yang tadi ini lebar, yang ini adalah tinggi kan? Bagi objek tersebut, yang ini adalah ketinggian. Yang ini adalah lebaran. Jadi kalau kita buat pandangan tambahan, kita akan dapat pandangan tambahan kedalaman. Pandangan tambahan, kalau kita unjurkan satu objek tersebut, kita pusingkan, kita akan, tujuannya kita nak pandang dia punya dalam dia kan? Dia punya kedalaman tu. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai pandangan tambahan kedalaman. Kalau kelebaran, kita tengok ini dia punya kelebaran kan. Ini adalah objek dia objek dia. Ini dia adalah pandangan apa ni? Sekejap pandangan kelebaran dia sekejap Okey okey. Jadi ini adalah pandangan, ini kelebaran dia ini lebar, ini dalam kan? Dalam. Jadi kalau dia pusingkan, kalau bayangkan objek yang ini objek ini kejap. Objek yang ini, mana pen saya ni? Ni. Objek yang ini. Objek yang ini kalau dipusingkan kita anggap kita pusingkan. Pusingkan muka dia kan? Kita akan nampak dia punya ni kita panggil kedalaman lah. Yang ini. Dia punya kelebaran lah. Kelebaran kan? Yang ini lebar ni L. Saya labelkan sebagai L lah. L kan? Pandangan tambahan bagi L. Ataupun kelebaran Yang ini dia punya, kalau kita lihat yang ini adalah dia punya kedalaman dalam D D. Kalau kita pusingkan, kita akan nampak dia punya lebar Begitu juga dengan yang ini. Yang ini kita akan panggil sebagai pandangan tambahan ketinggian ataupun kita nak tengok tinggi dia lah. So kalau kita pusing, kita akan dapat tengok ketinggian dia. Tengok ini adalah dia punya L. Dia punya lebar kan? Kelebaran dia. Ini dia punya T, betul tak? Ketinggian dia. Kalau kita pandang yang atas ni, kita akan nampak kedalaman. Ini adalah dalam, betul tak? Tapi kalau kita pusingkan objek tersebut, kita akan nampak dia punya ketinggian. Betul tak? Betul tak? Kita pusingkan objek tersebut. Objek tu kita, kalau kita nampak ni sebagai objek 3D lah. Kalau objek 3D, kita naikkan dia ke atas, kita nampak pelan. Kalau kita pusingkan dia, kita akan nampak dia punya tinggi. Sebab tu dia panggil pandangan tambahan ketinggian. Jelas tak kelas setakat tu? Jelas tak? Kita kena bayangkan objek tu kita pegang kita kena bayangkan objek tersebut kita pegang dan kita rotatekan dia kan. Jadi itu dia punya konsep lah. So kalau kita dapat membayangkan perkara tersebut, kita boleh lukis dengan sangat baik walaupun lukisan tu tak jadi lagi. Lukisan tu tak buat pun lagi tapi sebab kita dah ada imajinasi awal kan, kita boleh bayangkan kalau aku pusing gini jadi apa kan. Jadi kena faham lah macam mana. Jadi sebab tu awal-awal tadi saya terangkan, bila kita nampak satu objek yang diberi, kita kena identify mana dia punya panjang, lebar dan dalam. Bila kita identify panjang, lebar dan dalam, kita bayangkan kita pegang objek tersebut, kita pusing-pusingkan dia. Dekat tangan kita ni, kita pusing-pusingkan dia. Jadi kita akan nampaklah dia punya bentuk kan. Kita akan boleh imagine. Walaupun tak keseluruhan, kita dah boleh agak-agak dah dekat mana. Sebabnya, apabila wujud garisan tersembunyi, kita tahu akan ada, kita akan dapat identify, mungkin akan ada garisan tersembunyi di sekian-sekian tempat. Contoh lukisan ini lukisan ini sebenarnya ada garisan tersembunyi. Contohlah saya tak tengok lukisan yang lain tu. Lukisan ni pun sebenarnya tak siap Betul tak? Setuju tak? Siapa pernah belajar kan? Betul tak ada garisan tersembunyi sebenarnya? Saya tak masuk nota lagi saya tunjuk dia punya teori je dulu. Yang lain siapa lagi pernah belajar? Siapa lagi pernah belajar? Betul tak? Betuk tu ikan ikan betuk betul Okey, kalau kita lihat kalau kita lihat objek-objek ni semua ada garisan tersembunyi, dan kalau dalam lukisan yang sebenar kita kena lukis. Contoh kan, kalau kita pusingkan segitiga ni kan, segitiga ni kita pusing nak tengok dia punya kedalaman kan.
Kita pusingkan segitiga tersebut, sebenarnya ada satu garisan iaitu bucu ni kan. Bucu ni sebenarnya kena unjurkan ke atas ni. Ada satu garisan tersembunyi, kalau kita pusing dia hidden dekat belakang ni. Buatlah dotted line tu kan. Alamak tak cantik pula. Lebih kurang lah macam tu Begitu juga dengan yang kedua ni yang ketiga ni. Ini saya tak tengok dulu. Kita tengok yang ketiga ni pandangan tambah ketinggian ni. Kalau kita lihat sebenarnya ada satu lagi garisan yang tersembunyi iaitu sudut yang ini kan. Bila kita pusingkan dia, dia akan tersembunyi. Kalau kita unjurkan ke bawah, kita unjurkan ke bawah, dia akan tersembunyi di sini Kena lukislah sebenarnya. Kat sini. Nampak tak cantik ni. Ni contoh lah bengkok-bengkok tu kan. Dekat situ ada satu garisan tersembunyi. Jadi sebab tu kita kena berimajinasi sebelum kita lukis. Bila nak buat tu kena kena cari adakah ada garisan, tanya pada diri kita sendiri, ada tak garisan tersembunyi ada tak ada tak curve, ada tak uh, penengah garisan penengah, center center line, ada tak wujud dekat lukisan kita. Kalau ada, kalau kita boleh identify awal, kita boleh lukis okey, boleh saya teruskan kelas? Boleh doktor. Jelas mudah saja konsep dia alright. Memang senang memang senang. Saya suka tajuk satu, tajuk tangent. Tajuk tangent ni sebab dia challenging kadang macam pening sikit kan. Macam mana nak ni. Masa tengok yang sikit-sikit tu reti kan. Sekali dah bagi bentuk pening sekejap kan. Yang kedua tajuk ni lah. Tajuk ni kemudian isometrik dengan perspektif. Memang seronok belajar. Jadi yang ini antara yang seronok lah untuk kita explore. So, topik-topik kalau saya, topik-topik yang boleh score selalunya auxiliary dengan orthographic memang boleh score. Itu tangent selalunya pelajar kurang kurang nak score sebabnya tangent ni dia kena aplikasi dia kena aplikasi teknik tu aplikasi. Tapi yang ini sebab dia imagination dan kita boleh expect dia punya outcome. Selalunya pelajar boleh score topik-topik macam ni yang susah dan kena banyak praktis sebenarnya tangent lah pada saya tapi yang ini seronok seronok kalau buat seronok kan, leka. Kita tengok ni contoh okey, yang sebelah kiri ni adalah pandangan apa ni kita panggil pandangan pandangan apa ni yang sebelah kiri ni pandangan pandangan ortografik lah pandangan ortografik. Sebelah kanan tu adalah auxiliary. Ni tak ada apalah ni dia adik-beradik sebab tu dia letak nota tu begini dia adik-beradik. Dan dia ada satu kita panggil rujukan XY ni kan. Ni macam contoh segitiga saya cakap tadi tu kan, ada garisan penengah tu kan. Garisan tersembunyi XY itu kita panggil sebagai satah rujukan. Kita punya reference lah, plane satah rujukan. Satah rujukan kita X, Y. Jadi apa tu? Ataupun kadang-kadang orang letak X, apa tu, X bertanda tu kita panggil apa? Apa istilahnya? Tolong bantu saya tu, saya lupa pula perkataannya tu X bertanda tu lah Y bertanda tu kan. Ataupun X1, Y1 kadang dia letakkan begitu kan. Jadi kalau kita lihat contoh langkah dia langkah dia bagi objek yang sama kat sini. Objek yang sama. Ni segitiga tadi kan. Dia ada satu satah. Satah ni kelas selalunya kita ada satu satah rujukan. Bagaimana nak dapatkan garisan satah? Kadang-kadang dalam lukisan kita, dalam soalan kita dia dah bagi dah satah XY tu dia dah bagi. Dan selalunya lah kebiasaannya satah XY ni dia bersudut, dia berserenjang dengan satah yang kita rujuk lah. Kalau ini satah rujukan kita, dia berserenjang dengan satah yang kita rujuk. Kita rujuk. Nanti saya akan tunjuk satu contoh yang tak ada satah yang boleh dirujuk. Tapi boleh tak buat pandangan tambah? Boleh nanti saya akan tunjukkan satu video contoh, saya ada jumpa satu. Saya rasa itu contoh yang baik. Dia tak ada satah untuk kita rujuk tapi dia perlukan pandangan tambahan. Nanti kita akan tunjuk. Saya akan cuba cari baliklah link dia kejap lagi Okey. Ini kaedahnya dia akan tariklah. Selalunya X1, Y1 tu dia berserenjang dengan garisan satah yang kita lukis kat bawah ni kalau kita ada garisan tu, yang ini 90 darjah lah sepatutnya yang itu 90 darjah Jadi dia buat satu garisan Okey, apa yang ditandakan dekat sini ni kelas? Ini garisan apa yang ditandakan ni? Garisan apa tu? Kalau siapa boleh jawab. Garisan apa yang ditandakan tu kelas?
Yang saya bulatkan tu. Garisan apa yang ditandakan tu? Saya clearkan dulu balik Erase all ink on slides. Saya lukis. Yang ini Nampak tak ni pen saya ni? Mak silap tekan. Laser pointer. Laser pointer saya nampak ini. Ni garisan apa yang ditandakan ni kelas? Macam mana dia dapat Garisan garisan ini? binaan. Ha? Memang garisan binaan. Tapi garisan apa tu? Merujuk kepada jarak apa tu? Merujuk kepada jarak apa tu? Dia tanda di TV, dia tanda buat garisan tu. Merujuk pada jarak apa tu kelas? Cepat. Any answer? Jarak kelebaran. Ada yang setuju ke? Ada yang tak setuju ke? Kawan kita kata merupakan jarak kelebaran. Betul ke? Ada yang setuju, ada yang tak setuju? Tak tahu doktor. Ah, Okey, jarak yang ditandakan ini adalah, ingat bahasa yang saya cakap tadi kan. Yang ini kita panggil ketinggian, betul tak? Ini dia plane ini pandangan tambah, ini pandangan pelan Pandangan pelan. Ini adalah ketinggian. Ini adalah kelebaran. Jarak yang diambil ini adalah jarak kedalaman. Kalau ini satah XY Kalau kita ambilkan ini sebagai satah XY, Satah XY itu dia dekat atas ni. Dia letak dekat pada garisan ini. Kemudian dia turunkan ke bawah. Satah tu berada di sini sekarang. Satah tu kalau dia turun, dia berada di bawah ni. Dia berada di bawah ni. Dan sekarang dia pusingkan satah tersebut. Jadi kalau XY itu di sini, X1, Y1 tu adalah di bahagian tepi sekali. Betul tak? Di bahagian tepi sekali dan ini adalah jarak kedalaman. Ini adalah jarak kedalaman. Sebab tu dia letak XY, X1, Y1. Jadi kalau kata saya letak X, Y tu dekat tengah-tengah lukisan atas ni, katalah saya ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh. Boleh tak saya nak letak saya punya X, Y tu dekat tengah-tengah ni? Ni saya letak X, Y saya. Ni X saya, ni Y saya. Saya letak betul-betul kat tengah-tengah bahagian atas. Boleh. Jawapannya boleh. Tapi jarak yang ini akan jadi separuh lah. Kalau ini 4, kalau ini 4, ni 4, maka yang ini 2. Betul tak? Jadi saya kena bawa turun satu lagi kat sini, 2. Betul tak? Kedalaman dia, saya kena pindahkan. Betul tak? Setuju tak kelas? You. Setuju? Ha. Jadi, dalam kes ini berbeza. Saya erase semua balik. Dalam kes ini berbeza sebab X, Y itu berada di bahagian paling bawah sekali. Pada pada permukaan, pelan pada pelan ni dia berada di bawah, maka X1, Y1 tu berada di bawah lah. Dan yang ditandakan di atas ni adalah kedalaman ini. Dia ambil kedalaman yang atas tu lah sebenarnya. Ini adalah pandangan tambahan kedalaman kita panggil. Sebab dia pusing kan, kita nampak dia punya dalam. Okay, dia bawa turun, dia naikkan atas. Dia akan tandakan jarak kedalaman tersebut. Tandakan jarak kedalaman, kemudian dia ambil dia punya itulah pandangan tambahan dia. Dia akan dapat bentuk ni lah. Ada tak garisan tersembunyi kelas dalam ni? Ada tak garisan tersembunyi? Ada ke? Ada Itu bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah tu adalah satu garisan tersembunyi. Dia akan buat dotted line begitu. Dapatlah dia punya pandangan tambahan. Okey. Ini contoh mudah lah. Boleh Boleh saya teruskan? Jelas Okey. Seterusnya, dia letak sini X1, Y1 tu dekat situ kan. X1, Y1. Yang ini dia merujuk kepada satah ini Satah ini. Jadi kalau kita pandang satah ini. Satah yang di sini keseluruhan ni lah. Sampai ke sini ni pun nampak kan. Bukan ini saja Sampai sini akan nampak kan. Tepi tu pun akan nampak. Jadi akan merujuk keseluruhan satah tersebut. Yang mana satah ni kalau kita lihat daripada atas, kita akan nampak dia di bahagian inilah. Di bahagian ini Tapi sekarang ni dia letak X1, Y1 dia tu di bahagian atas sekali Kita tengok ni. X1, Y1 tu, ni kan. Yang ini, satah tu sekarang
dia nak letak kat atas sekali. Tadi saya bagi perumpamaan letak kat bawah, kemudian saya letak kat tengah. Boleh kan? Sekarang ni dia letak dekat atas. Dia letak dekat atas, dinamakan sebagai X dengan Y. Sekarang itu adalah satah dia. Jadi bila kita dapat satah begitu, lukisan kita akan ke atas ke bawah nanti kelas? Saya panggilkan ini ke atas lah. Ini ke atas, ini ke bawah. Lukisan kita akan ke atas ke bawah nanti bila kita pindahkan kedalaman dia. Dia akan ke bawah. Dia akan merujuk kepada satah rujukan tersebut. Jadi ini akan selari dengan ini. Dia akan selarikan garisan ini. Garisan ini akan selari. Kemudian dia akan turun ke bawah. Yang inilah. Dia akan turun ke bawah. So lukisan tu akan turun ke bawah sebab satahnya di atas ni. Faham tak? Setakat ni faham. Saya takut tak faham ni. Satah tu di atas kan. Kalau kita pusing dia turun ke bawah lah. Kalau tak faham tolong bagi tahu. Erase all ink on slides. Saya cuba langkah demi langkah terangkan dulu supaya kita jelas. Jadi unjurkan ke bawah. Ini konsep unjuran kita lah. Unjuran ortografik yang kita belajar. Dia akan turunkan, dia akan pindahkan semua garisan-garisan tersebut. Semua bucu-bucu yang ada dia akan pindahkan. Termasuklah di bahagian bawah ni walaupun bawah ni tak diunjurkan. Sebenarnya diunjurkan tu. Dia tarikkan ke atas. Kemudian dia akan ambil dia punya kedalaman. Ini kedalaman dia ni. Kedalaman ni dia akan ambil jarak kedalaman ni dia akan pindahkan daripada X1 Y1 tu ke bawah. Ke bawah. Ni rujukan dia kan. Dia ke bawah macam tu kan. Sudah akan lukis ke bawah lah. Dia akan tandakan ni, nampak ni Dia akan tandakan ni. Dia punya kedalaman dia ni tadi. Turunkanlah. Dia akan tariklah macam tu Kemudian ada satu garisan tersembunyi juga kat sini. Kalau kita lihat, ni Superman punya bentuk ni bahagian bawah tu ada satu garisan tersembunyi. Ada lukis tak ni? Ada lukis Dia akan gariskan lah. Kita pusingkan benda tersebut kan. Objek tersebut kita pusingkan. Ada satu garisan tersembunyi di belakang. Okey. Ini pun simple lah Ini yang saya maksudkan tadi tu satah rujukan. Kita lihat ada yang diletakkan di bahagian bawah dan ada diletakkan bahagian atas. Ni dia letak di bawah Ini dia letak di atas. Kita sebenarnya tentukan kalau dia tak bagi kita tentukan. Kalau kita nak letak kat tengah-tengah pun tak ada masalah. Cuma kita kena pandailah pindahkan dia punya kedalaman. Begitu juga dengan ketinggian dan sebagainya. Saya tengok ada tak contoh-contoh lain Discard. Okey tak, saya tunjuk contoh Superman ni dulu baru kita pergi tunjuk contoh lain. Ni ada satu ketinggian ni Okey. Okey. Okey, dalam keadaan begini pula kelas, kalau kita lihat apabila satah tu berada di sini dan untuk pandangan apa kita panggil ni? Pandangan uh, sisi hadapan pandangan hadapan selalunya dia akan minta kedalaman lah. Sorry, turun balik. Lajak pula. Dan kalau satah tu berada di bahagian atas, pada pandangan pelan, selalunya kita akan dapat dia punya ketinggian. Kalau kita pusingkan objek pelan tu kan, kita pusingkan objek yang pelan itu, kita akan dapat dia punya ketinggian. Dia punya ketinggian. Jadi satah tu X1, Y1 di situ, selalunya dia akan selarikan lah, dia akan letak satah. Saya percaya dia akan letak di sini satah ni, pada permukaan yang ini kan. Pada permukaan yang berserenjang. Jadi apa yang dia buat kat situ, yang ini dia akan dapatkan ketinggian lah. Maksudnya yang ini dia akan tarik macam tu. Dia akan tarik pada satah tersebut. Dia akan unjurkan. Dia akan unjurkan. Dan sekarang ni dia akan dapatkan ketinggian. Sekarang ni ketinggian tu dia akan ambil daripada sini. Ni maksudnya dia akan turun ke bawah lah. Yang ini ketinggian dia akan turun ke bawah. Mana pen saya ni? Ini dia akan turun ke bawah lah. Dia akan turun ke bawah. Satah tersebut berada di permukaan ini permukaan ini. Dan ini dia serenjangkan dengan permukaan yang ini serenjangkan dengan permukaan ini. Yang ini dia serenjangkan dengan salah satu permukaan kemudian dia ambil satah dia daripada sini X1 Y1 maksudnya ketinggian dia akan ambil daripada sinilah turun ke bawah dia akan lukis ke bawah. Jadi dia akan lukislah. Ini dia punya objek, ada satu garisan tersembunyi sebenarnya. Iaitu garisan ketinggian yang di belakang ni. Di belakang ni ada satu garis yang tersembunyi. Kita
kita akan dapat ketinggian lah. Begitu jadi uh, ini lebih kepada kita punya kemahiran lah bagaimana kita nak melukis objek-objek ni sekejap. Sekat, kita nak buat latihan sikit. Sekejap mana saya nak bagi contoh. Boleh saya bagi masa sekejap. Semua dah ready ke ni dengan drawing ni? Ada drawing tak dengan kita ni? Drawing set ada dengan kita ke ni? Saya nak bagi latihan terus ni. Kita buat yang mudah dululah Kita buat yang mudah dulu. Kita try tengok yang ini Buat yang inilah. Ini mudah sikit kan? Yang ini adalah pandangan tambahan. Okey, ini berbeza dengan contoh-contoh yang tadi. Yang ini kita nak dapatkan pandangan tambahan kelebaran. Yang tadi tu yang kita buat tadi tu banyak yang ada tadi tu pandangan tambahan ketinggian yang sebelum ni tadi kan, dan juga pandangan tambahan kedalaman. Itu contoh yang ada tadi. Yang ini sama konsep dia. Ini saya tak nak terangkan. Kita buat terus latihan ni nombor 10 ni, satu slide berapa ni? Rajah 9 ni, objek A ni. Kita cuba buat satu contoh untuk pandangan tambahan kelebaran. Silap. Kelebaran kedalaman tadi dah ada kan. Kelebaran. Kita nak tengok dia punya pandangan tambahan kelebaran dia. Boleh kelas? Ketinggian kita dah buat tadi, kedalaman kita dah buat sebelum tu. Ini kita buat kelebaran. Okey, kita bagi masa sikit, mungkin dalam berapa minit ni? Sampai 15 minit dululah. Saya bagi sampai 9.35. Boleh? Kita try contoh ni, mungkin nak buat border ke apa ke kan? Mungkin tak ada border lagi tu. Kita cuba buat satu. Ni terus submit nanti untuk contoh ni. Boleh? Saya bagi masa sikit sampai 9.35. 9.35 saya akan sambung balik Okey, kita cuba buat yang ni dulu kelas Dia punya saiz terpulang kalau kita nak lukis bentuk ni asal dapat bentuk ni lah letaklah terpulang lah. Kita nak buat saiz berapa, dia tak ada specification dia punya bentuk tu. Jadi kita just lukis lah dua bentuk ni kan, pandangan sisi dengan pandangan hadapan dia ni. Buatlah asal dapat bentuk ni tak perlulah kita berkira-kira saiz dia tu sangat. Cuma pandangan tambahan tu kita kena pindahkan lah dia punya jarak kelebaran. Macam ni jarak kelebaran tu kita boleh ambil daripada jarak asal. Tak kisahlah. Ni kalau ada point-point pun tak ada masalah. Sebab kita guna kita punya mapet tu je kan. Kalau ada soalan boleh unmute dan tanya sementara kita buat ni.
Okey. Saya kira mungkin dah sebahagian besar dah selesai Dah siap ke? Simple je kan drawing ni kan? Okey, kelas boleh saya sambung? Boleh saya sambung Alright, secara umum lah secara umum kalau kita lihat lukisan yang kita cuba selesaikan tadi, dia ada inclined surface atau permukaan yang condong dan dia jadikan satah X1 Y1 tu pada sudut yang condong tersebut lah, diselarikan. Kemudian apa yang dia buat adalah kita tengoklah, kita semaklah. Kalau kita dah buat tu, mungkin kita boleh semak. Sekarang ni dia letakkan satah tersebut di bahagian sisi ni. Maksudnya kita nakkan dia punya kelebaran tadi kan. Maksudnya lukisan ni dia akan mengunjur ke bawah ni lah. Mengunjur ke bawah ni. Kalau kita nak letak satah tu di sini pun tak ada masalah. Cuma kita akan melukis ke atas. Tapi dia letakkan satah tu di sini, dia akan melukis ke bawah lah. Jadi satah X1, Y1 tu dia akan tanda ke situ sebagai X dan Y. Letakkan situ X dan Y. Itu kita kena maklumkan semasa kita melukis tu kena tunjukkan keberadaan satah tersebut. Kemudian seperti unjur ortografik, dia akan unjurkan dia punya ketinggian kemudian daripada situ dia akan bawa naik ke atas untuk mendapatkan memindahkan dia punya kelebaran. Dia akan bawa ke atas. Kalau kita perhatikan dalam ortografik, lukisan tambahan ini dia tak wujud dalam lukisan ortografik Dia adalah satu permukaan yang tak wujud dalam lukisan ortografik. Lukisan ortografik cuma boleh melihat pada 3 satah sahaja. Ini dia adalah satah tambahan satah tambahan dan satah itulah yang dia nak lukis, dia nak tunjukkan. Jadi dia akan pusingkan. Kalau kita lihat dia akan pusingkan, dia akan turunkan ke bawah lah, kedalaman tersebut dia akan bawa ke bawah. Ini kita semaklah kita punya lukisan. Dan dia akan unjurkan semua garisan-garisan yang ada tu Dia akan unjurkan semua garisan yang ada. Kalau kita lihat yang ini yang ini dia akan nampak lah, garisan ni dia akan nampak lah di bawah tu kan. Garisan ini kan, dia akan nampak di sini dia akan nampak di situ. Yang ini adalah yang bahagian atas ni bahagian atas ni, bahagian belakang ni lah. Ini adalah satu satah rata kan. Satu satah rata. Jadi sebab tu dia ambil yang ini. Kalau nak ambil kat sini pun tak ada masalah. Nak ambil sini pun tak ada masalah. As long as we know the length The length kita kena tahulah kat mana kita nak pindahkan. Jadi ada satu garisan tersembunyi. Di bahagian bawah ni kalau kita lihat ada satu garisan yang tersembunyi. Kalau kita pusingkan dia berada di belakang tak nampak. Jadi dia pindahkan lah. Nampakkan di situ. Jadi kalau kita pusingkan objek tersebut, dia berada di belakang. Jadi inilah kejadiannya. Alamak, tak sedap pula saya punya tekak ni. Ini dia punya kejadiannya. Ini kita panggil pandangan tambahan kelebaran. Kita dah tengok contoh tadi kedalaman dan ketinggian. Yang kita buat latihan ni adalah kelebaran. Di mana dia bagi pandangan sisi hadapan dan juga pandangan sisi. Pandangan sisi dan pandangan hadapan. Jadi yang itu dia akan dapat pandangan kelebaran. Okey kelas, kalau yang ini kalau yang ini dia akan unjurkan, dia akan dapat apa ni? Pandangan tambahan apa ni dia akan dapat ni? Agak-agak dia akan dapat pandangan tambahan apa ni? Ketinggian ke, kelebaran ke, kedalaman? Kalau pusing kita dapat pandangan tambahan apa ni kelas? Betul kedalaman. Dia akan dapat pandangan dalam. Dia akan dapat pandangan yang sebelah dalam tu kan. Kalau kita pusingkan pada satah tersebut, auxiliary plane tu kan, kita pusingkan dia, kita akan nampak dia punya dalam lah. Betul kita akan nampak dia punya dalam. Dan kalau kita lihat satah rujukan dia tu, dia ambil sekarang ni, kita lihat XY tu dia letak dekat permukaan yang ini permukaan yang ini. Permukaan yang ini, kalau dia ambil plane yang ni, dia ambil daripada sini lah. So kalau dia pusing, sebab dia nakkan kedalaman tu kan. So maksudnya dia akan rujuk daripada sini lah. Dari sini. Dia akan lukis, dapatkan kedalaman tu daripada sini. Situ dia akan dapatkan di situ. Dia akan pindahkan di situ. Yang ini dia akan tolak ke atas lah. Jadi plane ni dia selarikan dengan plane yang di sini. Plane ni dia selarikan dengan plane ni.
Macam tu. Dan dia akan pusingkanlah objek tersebut. Kalau kita lihat di sini dia ada satu pandangan yang tersembunyi. Sedia ada satu pandangan yang tersembunyi. Kalau ini objeknya kan di belakang ni lah. Di belakang ni. Sorry. Itulah di belakang objeknya. Dia tersembunyi. Jadi apa yang dia buat adalah ni dia dah mula kompleks lah Ni dia tak ada apa ni just contoh saja dia ditunjukkan antara objek-objek yang dia komplekskan. Okey kelas. Kalau saya pusingkan ni objek ni kalau saya pusingkan agaknya garisan tersembunyi ada tak? Ada tak soalan dia? Ada tak garisan tersembunyi kalau saya pusingkan objek ni? Akmal. Akmal. Ada tak Akmal? Garisan tersembunyi. Kalau saya pusingkan objek ni pada plane yang dinyatakan Y1 X1 tu. Mana Akmal? Akmal? Akmal, wujud ke tak? Kau buka mic tu Akmal. Mana si Akmal ni? Akmal, Akmal. Akmal tidak hadir ke kelas Okey, Akmal tak ada dalam kelas. Okey, Atirah. Boleh Atirah? Atirah. Mana pen saya? Atirah? Ada tak pandangan kedalaman pandangan garisan tersembunyi Atirah? Atirah? Atirah pun tak ada dalam kelas saya Syafiqah? Oh, Syafiqah. Mana Syafiqah? Okey, Syafiqah ada tak garisan tersembunyi Syafiqah? Dalam saya punya ni. Kalau saya pusingkan, ada tak garisan tersembunyi Syafiqah? Jawab ada atau tak ada je Simple je. Ada ke tak ada? Kalau saya pusingkan objek ni, akan wujud tak garisan tersembunyi? Okey. Ada betul ada. Adakah garisan tersebut mewakili, okey, soalan saya seterusnya Syafiqah Adakah garisan tersebut mewakili garisan ini? Garisan ini. Adakah garisan tersembunyi yang akan kita nampak nanti adalah mewakili garisan ini? Jawab ya atau tidak Syafiqah? Syafiqah jawab ya. Okey. Syafiqah jawab ya. Azwan Aziz. Mana Azwan Aziz? Azwan Aziz? Ya, saya doktor. Adakah betul jawapan Syafiqah tersebut? Garisan tersembunyi yang kita nampak itu adalah garisan yang saya bulatkan. Betul ke salah? Saya tak pasti doktor. Jawab betul atau salah saja. Maksudnya betul ke salah? Jawapan Syafiqah tadi. Garisan tersembunyi yang kita akan nampak pada auxiliary plane yang akan kita pusingkan itu adalah garisan yang saya bulatkan ini. Betul atau salah? Saya rasa lain kot. Salah kot. Jadi garisan tu di mana? Yang akan kita nampak tu? Di sebelah kiri dia. Garisannya di sini. Betul tak? Ini Yang itulah yang kita akan nampak sebagai garisan yang terputus. Jadi kalau kita lihat lukisan ni, dia unjurkan. Syafiqah tengok betul-betul Syafiqah. Jadi dia unjurkan semua bucu-bucu yang ada dia akan unjurkan. Kalau kita lihat ni kena hati-hati kelas Memanglah dekat objek kita ni sebab kita unjurkan pandangan yang ini. Saya clearkan dulu saya punya lukisan Okey. Memanglah yang kita unjurkan adalah pandangan yang di bahagian hadapan. Betul tak? Yang kita unjurkan adalah pandangan hadapan. Tetapi semua sudut ataupun semua bucu yang ada pada pandangan sisi perlu dipindahkan ke pandangan hadapan. Sebab tu kalau kita lihat, ni kan ada bucu ni,
pun dipindahkan di sini dipindahkan kat sini. Ni apa kes dia letak benda ni dekat sini ni? Kenapa dia bawa sampai ke hujung? Kenapa dia tak pindahkan saja yang di sini, di sini? Ni saya lukis ni bulat ni. Kenapa dia tak pindahkan yang ini saja? Sebab kita kena tahu bila kita buat auxiliary plane, semua bucu-bucu yang wujud ni dia akan nampak nanti. Jadi that's why dia pindahkan juga sampai ke hujung. Kalau kita pusingkan objek tersebut, kita tengok ni ni objek ni kan kalau kita boleh bayangkan. Kalau kita pusingkan objek tersebut, ini semua akan nampak ni Ini semua akan nampak. Tengok contoh. Tarik ke atas kan. Kena hati-hati ni. Kadang-kadang kita terlepas. Ini ini rujukan dia. Untuk bahagian ini. Yang ini ni, kita tengok ni ini. Yang ini dia tarik ke atas ni kan. Dia tarik ke atas, dia akan nampak dekat sini. Kalau kita tak unjurkan ini kalau kita tak unjurkan itu adalah bahagian belakang ni lah. Kalau ni depannya kan, dekat belakang kan. Yang ini, bahagian ini. Kalau di lukisan saya ni, kalau oblik ni, dekat sini. Garisan tersebut berada di belakang sana. Jadi kalau dia tak diunjurkan, kalau kita terlepas pandang nak unjurkan, kita tak boleh lukis garisan ini. Garisan yang ini. Ini tak boleh nak dilukis. Jadi kita perlu berhati-hati apabila kita unjurkan untuk lukisan tambahan. Jadi semua sudut yang ada tu kita kena imaginekan dia berada di mana. Dia berada di mana. Kalau kita lihat sebenarnya objek ni salah Objek ni salah. Sebenarnya kalau kita tengok yang ini sebenarnya dia ada satu garisan tebal kat sini ni. Objek yang dilukis ni salah Ada satu garisan tebal sebenarnya kat sini. Garisan binaan. Bukan garisan binaan, garisan objek Ada satu garisan objek di situ. Jadi kena hati-hatilah. Kalau dia tak lukis, kita tak tahulah soalan tu saja je nak kasih trivia kan. Tiba-tiba ada satu garisan tak wujud, dia suruh kita lukis kat situ sebenarnya kan. Kalau dia bagi macam tu, nanya kita tiba-tiba ada garisan tak lengkap kat situ, kita langsung blank terus kan. Sebenarnya ni semua bucu-bucu ni perlu diagihkan dipindahkan. Barulah kita akan dapat dia punya pandangan tambahan. Ini kena hati-hati. Ini sebenarnya yang ini lukisan ni dia tak lengkap Dia unjurkan tapi itu dia tak tebalkan garisan tersebut. Itu sebenarnya garisan objek Kena hati-hati. Dan garisan tersembunyi adalah garisan yang di belakang ni lah. So kalau kita lihat objek tersebut, kalau kita boleh nampak dia secara luksina dia adalah garisan di belakang tersebut lah sampai ke belakang bucu sana kan. Turun ke bawah. Macam itulah. Lebih kurang dia berada di belakang. That's why dia akan nampak lah di bahagian pandangan tambahan. Okey. Mana lagi? Saya nak tunjuk contoh-contoh sebenarnya nak bagi latihan yang agak kritikal sekejap Kita tak payah tengok banyak-banyak. Kita pergi terus kepada contoh-contoh yang kritikal sikit inilah bentuk-bentuk yang macam mencabar sedikit. Ini kita akan bagi latihan. Boleh? Saya akan sediakan masa. Yang ini kita akan tengok nombor 14. Ini agak kompleks. Ini kalau boleh buat memang terbaik lah. Di sini ada inclined surface, akan ada hidden line dan akan ada curve. Ada curve. Dia bukan circle ni dia bentuk curve. Jadi yang ini agak mencabar. Agak mencabar. Cuma saya nak minta kita lukislah dulu benda ni, lukis proper ni kena lukis proper. Saya akan bagi sedikit masa. Ini adalah pandangan tambahan ketinggian ke kedalaman ke kelebaran ni kelas. Saya kena panggil orang lain ni, hilang aja daripada kelas ni, panggil-panggil tak nyaut. Saya kira tak datang lah walaupun tanda datang ni. Nurdina ada Nurdina? Nurdina, apa khabar? Mana Nurdina ni? Nurdina, hello. Assalamualaikum. Nurdina pun tak hadir ke kelas Nurdina Rahizan. Okey. Nurdina tak ada. Okey, siapa lagi saya nak panggil ni? Putri ada Putri. Sedap nama Putri Nur Syamilia Putri ada Putri? Ada. Okey, Putri. Saya nak tanya ni Putri. Apa ni? Ini kerabat mana ni Okey. Yang ini kita dapat menghasilkan, ini soalan ni dia minta pandangan tambahan apa ni? Jenis apa ni? Pandangan tambahan kedalaman, ketinggian, kelebaran. Yang mana satu Putri? Kalau ikut kefahaman kita tadi.
Kita akan dapat hasilkan lukisan tambahan apa ni? Kedalaman ke, kelebaran ke, ketinggian? Tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Kalau kita pusingkan objek ni, kita akan dapat pandangan tambahan apa ni? Putri jawab kelebaran. Tengok betul-betul Putri. Sekarang ni, ni konsep ni kena betul, kena betul dan kena hati-hati, Sebab tu saya sebut daripada awal, kita kena betul-betul faham konsep ni, Yang ini adalah kedalaman, Ini adalah dalam, Ini adalah tinggi. Oh, sorry. Tinggi, Ini adalah lebar, Begitu juga dengan pandangan bawah ni, Ini adalah lebar. Kalau saya pusingkan objek yang di atas tu untuk pandangan tambahan pada satah X1, Y1 ni, kita akan dapat pandangan tambahan apa tu kelas? Putri jawab kelebaran. Saya nak tanya siapa ni lagi? Balkis jawab kedalaman. Tak dapat imagine. Tinggi, tinggilah, betul tak? Bayangkan ni objeknya, ini adalah pandangan pelan, Ini pandangan pelan, kita tengok ni objek ni kan. Ini pandangan pelan, ini adalah pandangan. Saya tak nak ajar lukis saja kan. Kalau melukis, boleh lukis, Semua orang boleh melukis sebenarnya. Tapi teruklah kita menghafal kalau kita tak dapat konsep, Saya cukup risau, generasi sekarang ni tak boleh nak imagine. Saya bukan nak kata generasi tak bagus, Tapi banyak, saya mengajar beberapa kelas. Bila kita lukis, suruh lukis objek sebenar ataupun kita suruh dimensionkan objek tersebut, pelajar tak boleh nak imagine. Jadi ini adalah satu masalah lah sebenarnya kan. Sebabnya bila tak boleh nak imagine, kita tak boleh nak lukis dengan baik. Kita tak ada panduan. Jadi bila kita, faham tak? Bila kita tak boleh imagine, kita tak ada panduan nak melukis. Sebenarnya imagination tu adalah panduan kita. Bayangkan kelas. Ni objek ni dibagi. Ni sebenarnya kita dah banyak dibantu ni. Kita dibagi satu objek berbentuk dimensi, 3 dimensi di sini kan. Kita ada objek A, dia tunjuk. Ni adalah objeknya. Dia dah bantu kita. Kalau dia bagi sekadar pandangan pelan dan pandangan sisi, nanya kita kan. Sorry, pandangan pelan, pandangan hadapan. Dia bagi 2 je gambaran dulu. Nanya kita. Saya pun susah nak imagine kalau dia bagi pandangan pelan dengan pandangan hadapan saja. Tapi dia dah bagi objek tersebut. Ini objeknya. Sekarang dia nak suruh kita bayangkan saja objek tersebut dipusingkan. Just bayangkan kita ada pandangan pelan. Kita pegang objek tersebut. Kita nampak pandangan atas dia kan. Ini objeknya. Ini kalau susahlah kita nak imagine. Ini objeknya kan. Ini objeknya. Dia dah bagi pandangan pelan. Ini kan pandangan pelan dia kan. Ini kalau tak nampak sebagai pandangan pelan, saya tak tahu nak cakap apa lah. Kita tengok ni. Ini pandangan pelan dia. Pandangan pelan dia. Kita dah tahu dah. Yang ini kedalaman. Yang ini kedalaman dia kan. Ini punya D ni tadi kan. Dia punya kedalaman. Dan kita tahu yang pandangan bawahnya adalah pandangan hadapan dia. Ini adalah ketinggian dia. Ataupun dia punya ketinggian. T kan. Dia punya tinggi. Dalam tinggi kan. Kalau kita boleh imagine lah. So sekarang objek tersebut pada auxiliary plane X1, Y1 ataupun pada satah X1, Y1 kita nak pusingkan dia kan. Kita pusingkan objek tersebut. Bayangkan kita berada di sini ni. Kita tengok daripada satah tu kita tengok objek tersebut. Kita pusingkan objek tersebut. Sudah tentulah yang akan kita nampak adalah pandangan tambahan ketinggian. Betul tak kelas? Kita pusingkan dia, sudah tentu yang akan kita nampak adalah pandangan tambahan ketinggian. Jadi macam tu cara tengok dia. Kita ada objek, kita bayangkan kita pegang objek tersebut, kita pandang objek tersebut pada satah yang ditetapkan, kita pusingkan dia, sudah tentu kita akan nampak dia punya ketinggian. Begitu juga dengan yang lain-lain. Saya terpaksa ulang banyak kali ni. Kita tengok sama-sama. Yang lain-lain pun sama. Ni objek ni sudah ni kena buat ni nanti saya akan bagi nota ni kita akan buat kita tengok sama juga dengan contoh yang di atas ni Yang ini pandangan tambahan kedalaman. Ni kita tengok saya dah tahu dah ni pandangan tambahan. Ada orang dia nak hafal kalau ada ni dengan ni ni kedalaman. Kalau ada ni dengan ni ada orang dia hafal. Bila satah tu di sini adalah pandangan sekian-sekian. Ada satah di sini adalah terpulanglah cara kita nak mengingat tapi kalau boleh kita fahamkanlah benda ni Jadi kalau objek tu pandangan pelannya begini kan. Kita nampak objek tu pandangan pelan kan. Ni objeknya. Ni pandangan pelannya begitu. Dia pusingkan ke hadapan. Kita nampak depan dia. Betul tak? Sekarang dia pusingkan ke tepi. Dia pusingkan ke tepi pada satah tersebut. Sudah tentu yang kita nampak adalah dia punya kedalaman. Sudah tentu kita nampak yang sebelah sini kan.
Dipusingkan, pada satah tersebut dipusingkan, sudah tentu kita nampak dia punya kedalaman. Jadi begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi pada saya kita fahamkan dulu benda tu, barulah kita belajar dia punya langkah, baru kita belajar dia punya langkah. So kalau yang itu kita susah nak ingat, susah juga, nak faham susah juga. Jadi kita cuba fahamkan, kuasai dulu benda tu. Ni kita pusingkan, kita akan dapat ketinggian. Ini langkah dia lah. Ni cuba buatlah. Ni ikut aja dulu. Kalau tak reti tak apa, ikut aja dulu langkah ni. Saya akan bagi dalam bentuk PowerPoint, saya akan upload. Sekejap lagi dengan juga file submission yang lepas, nanti kita try buat nombor 14 ni. Ni complicated ni. Complicated ni. Kita ikut saja langkah-langkah dia. Kalau kelas lihat pada pada nota ni, ni jangan confuse. Dia ada tanda merah-merah ni, merah titik-titik tu. Titik-titik tu tak wujud, anggap tak ada, titik-titik tu tak ada, just ikut saja garisan ni. Cuma kita perlu berhati-hatilah. Kita tengok bila dia turunkan tu, dia tunjukkan tu kan. Kenapa dia berhenti dekat titik-titik ni, Kenapa dia berhenti kat titik-titik tu? Jom kita tengok. Titik-titik tu mewakili apa sebenarnya? Okey. Titik-titik ni sebenarnya dia adalah unjuran daripada titik yang di sini, titik yang di sini. Dia unjurkan titik-titik ni, titik-titik ni. Tapi yang ini dia pindahkan ke atas lah. Dia pindahkan ke atas. Ni kan, garisan ni kan. Dia pindahkan ke atas. Dia jatuh dekat mana ni? Dekat sekitar ni kan. Jadi turunkan unjuran tersebut. Contohnya yang ini, lengkung yang ini kan. Ini lengkung yang di belakang ni. Mana pen saya ni? Ni adalah dia unjurkan ni. Ni ada lengkung kan dekat belakang ni kan. Jadi kalau kita pusingkan objek tersebut, kita pusingkan, lengkung tu akan nampak lagi, betul tak? Lengkung yang ini. Lengkung yang ini kan. Dia unjurkan ke atas, dia jatuhkan di atas ni. Jatuhkan di atas ni. Dia turunkan ke bawah, dia turun, nampak dia turun ni. Dia turun, dia turun. Dia jatuh dekat sini. Dia jatuh dekat sini. Mana ni? Saya pun dah hilang dah ni. Ni ni turun. Dia jatuh dekat sini kan? Dia jatuh dekat sini. Kita lihat itu adalah permukaan yang inilah sepatutnya. Yang ini. Okey, untuk dia punya jarak untuk dia punya jarak sebab dia ambil sebab yang dia nakkan tu adalah ketinggian kelas, yang dia nakkan tu adalah ketinggian. So bila dia pusingkan objek tersebut ketinggian tu dia ambil daripada tinggi ini sekejap saya tengok jap. Complicated sikit ni sekejap Saya tunjuk satu-satu. Mana ni clear. Pening pula ni. Okey, dia akan ambil ketinggian tu daripada yang ini dia akan ambil ketinggian ni lah. Yang ini dia akan ambil ketinggian ni kan. Objek ni dia akan ambil di situ. Yang itu adalah yang ini. Yang itu kan. Yang ini ketinggian dia dah pindah ke atas tu. Dia dah turun ke sini tadi kan. Ni confuse ni. Banyak sangat lain. Saya pun tak nampak dah ni. Turun sini. Turun dekat sini kan. Ni titik dia. Ketinggian ni dia ambil daripada tinggi yang ini tinggi yang ini. Tinggi yang ini. Kemudian yang ini titik ni kan. Daripada sini kan. Yang ini ni kan. Dia tarik ke atas. Turun ke bawah. So ketinggian yang ini dia ambil daripada tinggi yang ini. Ambil tinggi yang itu. Kemudian yang keempat. Yang ini kan. Dia tarik ke atas. Dia turunkan ke bawah. Yang ini kan. So ketinggian yang ini. Macam mana nak tahu dia pusingkan arah mana? Adalah ketinggian ini. Okey. Macam mana nak tahu dia pusing arah mana? Okey. Dia sebenarnya simple aja simple aja. Sekarang ni kita tahu apabila kita, sebab tu saya kata konsepnya kena macam ni. Dia kita kena anggap X1 Y1 tu dia macam macam mana macam macam sebatang kayu gitu macam sebatang kayu lah macam sebatang kayu. Kayu tu kita letak objek tersebut, dia berpusing kat situ Macam mana saya nak cerita ni? Macam mana? Soalan ni mencabar juga ni. Bukan mencabar apa, mencabar tak reti nak susun ayat Macam mana kita nak tahu dia pusing macam mana?
Soalan tu maksudnya macam mana? Macam ni kita nak tahu dia pusing macam mana tu, nak tahu dia dapatkan ketinggian ke kedalaman ke macam mana? Ataupun dia pusing ke atas ke bawah ke macam mana tu soalan tu sebenarnya? Okey. Okey. Dia macam ni. Okey. Sekarang ni saya clearkan ni dulu tapi yang ini faham Yang ini saya tunjuk contoh lah bagaimana dia pindahkan ketinggian tersebut. Saya akan padam dulu. Saya nak jawab soalan ni soalan ni penting. Erase all. Asal dia tak erase all ni? Dia tak nak padam pula Kena buka, kena buang dulu sekejap. Discard. Delete. Okey, macam mana kita nak tahu dia pusing arah mana macam mana kita nak tahu dia berpusing macam mana? Okey, sekarang ni paksi X dan Y tu, sebab tu paksi X dan Y tu penting. Apabila kita kata ketinggian contoh kita kata kita dah tahu sekarang ni pandangan ini dia perlukan unjuran tambahan ketinggian macam saya kata tadi lah konsepnya bila kita tengok dia bagi satu paksi di sini kan, dia suruh pusingkan tu, of course kita akan nampak pandangan ketinggian. Macam mana kita nak tahu dia pusing ke atas ke bawah ke mana? Sebab tu pada awal tadi kita kena tetapkan. Jadi contoh X1, Y1 dibagi kat situ, dalam lukisan tu dia letak X dan Y tu di sini. X dan Y tu di sini tu maksudnya apa? Kita tu satah dia. Macam mana nak tahu dia pusing tu ke mana? Kalau benda ni di atas, kalau benda ni di atas, of course lah bila kita pusing tu, dia akan jatuh ke bawah. Objek tu dipusing, dia jatuh ke bawah. Faham tak? Objek tu dipusing, objek pelan. Jangan pandang yang bawah ni pandang yang atas ni sebab unjuran tu daripada atas tapi ketinggian kita akan ambil ketinggian daripada sini. Tapi unjuran tu daripada atas. Sebab tu saya kata penting nak tentukan ni nak dapatkan pandangan tambahan ketinggian ke kedalaman ke kelebaran. Okey, sekarang kita tahu yang kita akan dapat adalah ketinggian. Makna kata bila kita tahu dia adalah pandangan tambahan ketinggian, semua unjuran ketinggian ni yang kita akan ambil untuk kita ukur dekat sini tapi kita tak bergantung pada lukisan ini semata-mata kita unjuran tu akan bergantung pada lukisan yang di atas. Tapi lukisan di atas tu tidak menampakkan bentuk curve, betul tak? Curve tu datang daripada bawah. Jadi yang curve bawah tu kena pindah ke atas keseluruhannya. Menjawab soalan tadi macam mana kita nak tahu dia pusing ke mana? Nak pusing ke bawah ke atas ke macam mana nak tengok dia pusing tu kan? Jadi kalau satah X dan Y tu di atas, kita bayangkan satah tu kita pindahkan dekat atas. Saya letaklah sebagai satu kayu lah contohnya. Saya anggap dia sebagai satu kayu. Satu kayu saya anggap dia macam satu kayu Saya letak kayu tu dekat atas ni. Saya letak kayu tu dekat sini ni. Inilah kayunya Ini kayunya X1, Y1. Saya letak kayu ni, saya letakkan dekat sini. Pada permukaan ni. Saya letak dekat atas objek tersebut Saya letak kayu tu atas objek ni. Katalah saya letak dia dekat, sekarang ni X1, Y1 ni ketinggian tapi kayu yang X1, Y1 tu saya letak di sini. Sebab dia kata kayu tu, satah tu dekat atas. Sebenarnya dia adalah satu permukaan rata sebenarnya. That's why kita panggil satah satu permukaan rata. Bila kita letak permukaan tu di atas, kita akan nampak X1, Y1 tu di sini. Dia namakan sebagai X dan Y lah. Tapi kalau kita pandang daripada sini, dia nak pandangan tambahan kan? Daripada sini kan? Kita nak pusing gitu kan? Satah tu berada di atas. Sebab tu dia namakan sebagai X1. Ni pada sebarang titik di atas tu, dia akan panggil X1, Y1. Y1. Dia namakan macam tu. Itu adalah satah sebenarnya. It's a plane actually. Jadi nak pusing kok mana? Kita kata nak pusing benda tu. Jadi yang dipusing tu, satah tu adalah di bahagian atas. Dipusing, jadi dia akan nampak ke bawah. Ukuran-ukuran tu akan mengunjur ke bawah. That's why ukuran-ukuran tinggi tu dia akan mengunjur ke bawah. Faham ke tak faham ni? Faham tak? Jelas tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Dia jadi kompleks pula bila nak terangkan Dia adalah satu satah ini adalah satu satah. Sebab tu dia panggil sebagai apa tu? Dia macam satu permukaan lah macam satu permukaan air. Macam satu permukaan rata, permukaan air. Satu permukaan rata. Kalau di pandangan hadapan, bila saya nak terangkan teori, dia jadi macam tu jadi kompleks. Ada satu permukaan rata, padahal asalnya senang aja nak faham kan. Sekarang kau dah jadi pening kan. Dia satu permukaan rata, bila kita pandang daripada hadapan, kita panggil dia, sebab tu dia panggil plane tau. Ataupun satah lah XY. Satah rujukan, dia panggil satah rujukan kan. Dia sebenarnya satu permukaan rata.
Macam kayu, kalau nak anggap kayu tu kalau saya pandang sebagai 2D lah. Kalau kita pandang sebagai 3D, permukaan tu rata di bahagian atas. Sekarang ni permukaan itu rujukannya XY. Permukaan daripada hadapan nampak macam satu garis lah. Macam sebatang kayu je kan. Macam satu garis. Apabila permukaan itu dia letak satah tu XY tu di sini. Bila satah tu dia letak sengit pun dia akan nampak rata, betul tak? Satah tu dia letak sengit pun dia akan nampak rata. Satah tu sebenarnya berada di atas keseluruhan permukaan ni. Ni kalau saya teorinya saya terangkan lukisan ni dia jadi macam tu. Satah tu berada di permukaan atas. Objek tu di bawah dia. Ni satah ni dekat atas. Semua objek tu di bawah dia. Macam tu. Satah tu di permukaan atas, semua objek tu berada di bawah dia. Jadi permukaan XY tu, that's why dia simbolkan dengan X1, Y1. Maksudnya di atas permukaan tu dia tolak objek tu ke bawah. Dia tolak objek tu ke bawah, kita dah tahu kita akan dapat tinggi, maka yang kita pindahkan pada ketinggiannya, pada ketinggian satah ini adalah tinggi daripada sini. Sebab daripada sini sahaja kita boleh dapat informasi ketinggian tersebut. Betul tak kelas? Ketinggian objek tersebut kita boleh dapat daripada sini sahaja. Begitu juga dengan, ini saya balik. Saya nak menjawab soalan kawan kita. Soalannya mudah tapi secara teorinya saya rasa bagus ditanya supaya kita faham apa yang kita buat. Ini step ni semua kita boleh tengok. Tak ada masalah. Saya rasa kita boleh belajar sendiri sebenarnya. Macam contoh mudah saya bagi tadi kan. Yang ini ini contoh mudah saya bagi. Kejap. Tak nak ini. Yang ini tadi Yang ini pun adalah pandangan tambahan untuk kalau kita lihat ini adalah kedalaman. Dia pusingkan objek tu kedalaman. Okey, X1, Y1. Ini adalah satah. Ini satah dia XY. Kita bayangkan kalau kita pusing pandangan hadapan, satah itu berada di permukaan hadapan. Ni pen saya ni. Satah petak tu tadi yang rata tadi itu berada di depan. Objek berada di belakang. Betul tak? Objek berada di belakang. Segitiga tu berada di belakang cermin tersebut. Cermin tu letak dekat, kalau pandangan plan dia akan nampak XY. Sekarang ni dia tak unjurkan objek tersebut ke kanan. Dia akan dapat kedalaman. Jadi cermin tu dia akan nampak satu permukaan rata je lah kat situ kan. Dan dia ukur daripada sini. Dia akan ukur ke situ, kedalaman. Sebab maklumat kedalaman nak ambil daripada mana? Daripada atas. Daripada atas. Maklumat kedalaman. Nak pusing macam mana? Dia berdasarkan satah yang kita rujuk. Secara teorinya macam tu. Berdasarkan satah yang kita rujuk. Itu kalau kita nak faham lah. Apa benda yang saya terangkan tu. Tu kalau kita nak faham lah. Secara mendalam. Begitu juga kalau saya kata satah tu berada di tengah-tengah. Saya kata boleh. Tadi kalau nak letak XY tu kat tengah pun boleh. Saya kata tadi kan. Saya nak letak XY tu kat tengah. Saya kata betul-betul tengah-tengah. Ni dua tadi kan. Contoh saya awal tadi kan. Saya erase all sekejap. Satah tersebut saya letak dekat tengah-tengah. Boleh tak saya nak letak X dan Y tu di tengah? Boleh. Makna kata cermin saya tu, kalau saya letak cermin saya tu, dia berada di tengah-tengah segitiga tersebut. Kan? Ni satah saya ni. Dia duduk dekat tengah-tengah segitiga ni kan. Macam kek kan. Macam saya potong kek. Kalau saya imaginekan segitiga tu sebagai kek, XY saya tu pisau. Saya potong guna pisau. Sekarang satah saya tu berada di tengah-tengah segitiga. Jadi, kalau saya nak rujuk kedalaman dia kan. Pandangan tambahan kedalaman. Kedalaman yang bahagian ni bahagian ni tadi kan. Kedalaman maklumat daripada atas kan. Jadi satah XY saya sekarang berada di sini. Kalau saya pandang pada pandangan tambahan, pisau saya berada di sini. Betul tak? Ni Y, XY contoh pisau saya berada di tengah-tengah. Jadi kedalaman ni saya kena ambil separuh-separuh lah. Macam tu. Dia istilah ni sebab tu dia panggil sebagai satah rujukan. Sebab tu XY tu dia panggil satah rujukan. Kenapa dia panggil plane? Kita pun pelik kan. Kenapa dia panggil plane? Padahal dia adalah macam kita tengok secara 2D dia adalah sebatang kayu saja sebenarnya. Betul tak? Macam dipusing-pusingkan begitu. Tapi dia sebenarnya adalah satah atau permukaan rata. Jadi kalau kita tanya macam mana cik ataupun doktor pusingkan benda ni? Dia berdasarkan satah tu. Di mana satah tu berada? Di situlah kita pusingkan dia. Jelas tak? Siapa tadi yang tanya tadi tu? Siapa tadi yang tanya tadi tu? Saya pun chat dia hilang tak? Safina. Jelas tak Safina? Ke lagi pening dah? Jadi kawan-kawan yang lain pun sama. Jadi kalau ada sebab tu saya kata imajinasi penting. Dalam fasa yang sekarang ni, yang kita nak buat ni, imajinasi sangat penting.
penting. Dan konsep kenapa awal-awal tadi saya terangkan awal-awal, kita kena ada kefahaman yang sama untuk konsep kedalaman, kelebaran dan ketinggian. Itulah benda pertama yang saya sebut bila saya mulakan kelas kan. Maksudnya kita kena faham benda tu. Di mana ketinggian, di mana kedalaman, di mana kelebaran, dan apabila diberi soalan begini, apa bentuk pandangan tambahan yang kita akan dapat? Adakah ianya pandangan tambahan ketinggian? Adakah ianya pandangan tambahan kelebaran? Adakah ianya pandangan tambahan kedalaman yang akan kita dapat? Itu yang benda pertama kita kena identify. Sebab kalau dia adalah ketinggian, kita akan pinjam ketinggian daripada yang bawah ni. Kalau dia adalah pandangan kelebaran, kita akan pinjam daripada atas. Kalau dia dan seterusnya lah, tu kita boleh rujuk lah pada saya punya nota-nota. Saya bebel ni. Tapi ada yang tak masuk kelas, dengar je kan. Buka on, tak pergi mana tak tahu kan. Tapi kalau tak dengar betul-betul, masak kita. Kita menghafal saja kan. Tapi kalau masuk dengar betul-betul, kita akan faham lah. Sebab tu saya nak terangkan. Mungkin ada kawan-kawan kita kata, tak apalah ni langkah je, tiru je lah kan. Tengok nota sekejap lagi. Bukannya saya tahu awak masuk tak masuk kan. Tengok sekejap lagi, buat, siap hantar. Janji siap hantar kan. Kita mungkin akan boleh berfikir begitu kelas. Tapi sebenarnya kita perlukan panduan. Termasuklah lukisan ni. Kita bukan nak belajar untuk buat semata-mata. Ingat kita nak belajar sebab kita nak mengajar nanti. Jadi kita kena ada satu benchmarking yang lain. Alamak, siapa ni? Dr. Zul kejap Assalamualaikum Dr. Zul, ada kelas kejap kejap je. Okay, alright. Okay. Kelas? Jadi kita kena bear in mind, kita kena ada satu standard lain. Kita bukan nak selesaikan silibus semata. Kita kena ada satu standard lain. Sebab tu saya mengalu-alukan kalau ada soalan. Kenapa saya mengajar, saya tak banyak bagi latihan. Ada setengah orang dia akan suruh buat ni. Buat sebanyak mungkin. Mungkin you all akan faham lah bila buat banyak-banyak kan. Tapi saya lebih kepada nak fahamkan kita kenapa kita buat macam ni, kenapa kita buat macam tu. Kenapa objek segitiga bila dia pindah luas dia jadi begini. Kenapa dia ajar teori begini jadi begini kan. Itu yang kita nak faham sebenarnya kelas. Jadi kita punya masa limited. Di sekolah dia mungkin ada masa setahun untuk habiskan silibus. Kita ada beberapa bulan saja nak habiskan silibus. Bagi yang dah ada kefahaman awal, alhamdulillah satu benda yang baik. Tapi bagi yang tak ada kefahaman ataupun yang baru berjinak-jinak baru nak belajar lukisan, mungkin disebabkan kita fokus, kita akan boleh buat dengan lebih baik dan kita lagi faham apa yang kita buat kan. Saya tak peduli kalau you all tak boleh jawab soalan tu tapi you all boleh faham apa yang saya ajar, tu lagi saya hargai lah. Itu kalau boleh selesaikan tapi tak faham pun tak guna. Siap boleh saya bagi markah tinggi dapat A, tapi tetap tak, pada saya tak berguna kalau kita tak faham dia punya prinsip di sebalik lukisan ni. Ini adalah benda asas kelas. Mungkin kita tak apalah, dah ada software dan sebagainya. Kita akan belajar AutoCAD 3D dan sebagainya, itu kita akan belajar. Tetapi prinsip-prinsip asas ni kita kena faham. Kita kena faham sebab tanpa asas yang baik, kalau dalam bebel aku tanpa asas yang baik, kita takkan dapat menghayati lah apa yang kita buat kan. Kita takkan dapat menghayati apa yang kita buat. Jadi kelas, saya rasa setakat tu lah. Saya akan bagi satu saja latihan. Nanti you all buat ni yang ini ni. Soalan nombor 14 ni tadi. Tadi satu kita buat nombor 10, soalan nombor 14. Yang lain tu cubalah kalau nak cuba. Banyak contoh tu. Nak cubalah. Tapi saya bagi satu je, yang 14 tu tadi. Dengan yang 10 tadi kita dah buat dalam kelas. Kalau ada yang dah buat cuma kita beringatlah jadi saya sukalah nak ingatkan pelajar. Saya tak pasti ada non-muslim ke, saya semua muslim dalam ni. Kalau kita lihat dalam bila belajar pandangan tambahan ni, mungkinlah ada sedikit refleksi. Kita tengok apabila kita bagi satu pandangan pandangan surface saja kan, pandangan asas saja. Bila kita belajar sesuatu ilmu dan sebagainya, ni sebab kita dah terlanjur tu tadi saya panggil tak ada pula orangnya, saya rasa tak tahu wujud ke tak jadi saya rasa concern saya lah kepada pelajar mungkin yang mendengar ni bila kita belajar sesuatu kan, kita nak unjang ortografik tadi kan. Unjuran ortografik tu dia tak lengkap pandangan dia kan. Ada pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Dia tak lengkap pandangan dia. Sebab tu kita belajar satu lagi pandangan, kita panggil pandangan tambahan. Itu pun tak lengkap kelas. Kalau kita tak belajar betul-betul lagi, itu pun sebenarnya bukan pandangan yang lengkap untuk objek tersebut.
Kalau kita lihat tadi dalam soalan tadi ada satu lagi objek, dia bagi bantuan pada kita, dia bagi satu objek bentuk isometric, isometric drawing. Oh, rupanya dengan isometric drawing barulah kita boleh berimajinasi. Saya kata saya tak boleh nak bayangkan kalau saya dibekalkan dengan pandangan pelan dan pandangan hadapan. Saya tak boleh nak bayangkan objek tersebut. Jadi dibekalkan pandangan isometri. Mana kata kelas dalam hidup kita ni kan, kita belajar ni kan. Jadi kadang-kadang pandangan kita sempit, pandangan kita sempit. Kita tak nampak semua benda kan. Kita boleh buat benda-benda ni, kita rasa kita betul. Tapi kita mungkin tak betul kan. Jadi kalau kita baca kan, kalau kita tengok surah Al-Kahfi, siapa rajin, rujuklah surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Surah tu ayat ke-66 sampai ayat ke-70. Buka lah. Tu secara ringkas. Sebenarnya lepas tu ada ayat-ayat sambungan lagi. Dia cerita kisah Nabi Musa ni kan. Dia pergi jalan-jalan kan. Dia belajar menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Lepas satu peristiwa ke satu peristiwa kan. Lepas satu peristiwa ke satu peristiwa. Dia rasa semua salah yang Nabi Khidir ajar kan. Rupanya pandangannya terbatas kan. Pandangannya terbatas. Pandangan dia ada limitation kan. Dia tak boleh nampak benda yang selain daripada itu. Sebab dia tidak dibantu kan. Pandangan tersebut dia tidak ada sebab dia tidak dibantu. Sama juga kita belajar pandangan dalam lukisan kita kan. Kita belajar. Rupanya kena ada belajar pandangan-pandangan yang lain kan. Dan kita kena jelas kenapa kita wujud pandangan-pandangan yang itu kan. Pandangan-pandangan tambahan itu wujud kenapa. Ada sebab-sebabnya kan. Itu juga nanti rajin bacalah surah Al-Kahfi tu dalam Bibil aku ni kan. Ayat 66 sampai ayat ke-70 dan seterusnya. Boleh tengok ada punya tafsir, belajarlah sendiri tengoklah sendiri, ayati sendiri supaya kita jelas apa yang kita buat dan apa yang kita belajar. Alright, itu sahaja saya rasa untuk kelas minggu ini. Saya rasa stop sharing ni kejap. Sebagai makluman kita, 2 latihan saja, saya rasa itu pun dah memadai. Yang ketiga tu agak complicated. Cuba fahamkan yang terakhir, yang nombor 2 tu agak complicated. Cuba fahamkan. That's why kalau tak faham, tengok balik nota-nota tu. Lagi tak faham, buka saya punya video ni balik. Cuba fahamkan balik. Memandangkan saya dah rakam ni. Okay. So ada soalan kelas sebelum kita akhiri kelas kita? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada Alright, so itu saja untuk minggu ni. InsyaAllah 2 soalan saja. Saya akan sediakan nota tu, nanti saya akan masukkan ke dalam e-learning dan juga submission untuk yang lepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Selamat. Terima kasih doktor.